Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah malam ni kita sambung lagi untuk Quran Time daripada Masjid Sultan Muhammad kelima. Kepada yang baru turut serta bersama-sama saya, boleh follow, boleh like dan boleh share, sebarkan kebaikan kepada ramai lagi saudara-saudara kita yang ingin turut serta bersama-sama untuk bersama-sama saya dalam sesi Quran Time. Baik. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pada surah. Kalau semalam kita berakhir pada surah Al-A'raf, InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada surah Al-Anfal. Surah Al-A'raf dan surah Al-Anfal masih berada dalam juzuk yang berapa, tuan-tuan? Juzuk ke-9. Kita sekarang berada pada juzuk yang ke-9. InsyaAllah. Seperti minggu lepas, saya ada share berkaitan 7 Dragon Ball yang saya share dengan para hadirin, para jemaah yang saya hormati sekalian. Saya ada share 7 Dragon Ball. Dan 7 Dragon Ball tu saya cuma share 1 saja. Dan saya simpan lagi 6 berkaitan 7 Dragon Ball yang akan saya kongsikan. 7 Dragon Ball tu bukanlah nama yang asing. Cumanya bagi yang baru mula mendengar, mungkin asinglah. Itu adalah satu kaedah yang saya belajar dan saya terapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran saya, insyaAllah. Hari ini kita akan masuk seperti surah Al-Anfal. Pada ayat yang surah Al-Anfal pada ayat yang pertama. Surah Al-Anfal ayat yang pertama, insya-Allah pada muka surat 177. 177. Bagi yang baru mengikuti, boleh masuk pada muka, boleh semak Quran pada muka surat 177. Saya akan bacakan sehingga muka surat 178, insya-Allah, daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-16. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan yang dimaksudkan dengan 6 lagi. Semua total 7 Dragon Ball. Saya akan cerita lagi 6 setelah selesai pembacaan surah Al-Anfal ayat pertama sehingga ayat yang ke-16. InsyaAllah, mari bersama-sama saya untuk kita saling tadarus. Mudah-mudahan kita tadarus, mudah-mudahan doa yang sering kita baca setiap kali selepas kita habis baca Quran, iaitu Allahumma arhamna bil Quran. Kita mohon Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ya Allah rahmatilah kami, Allahumma arhamna bil Quran, rahmatilah kami dengan Quran. Mudah-mudahan apa yang kita doakan bertepatan dengan tindakan kita, mudah-mudahan. InsyaAllah, mari kita tengok pada Quran surah Al-Anfal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal.
قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا
yattaqullaha wa rasulah. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير Sadaqallahul Azim. Baik, selesai kita baca, kita dah selesai baca surah Al-An'am daripada ayat pertama sehingga ayat 15. Terima kasih kepada Rizal Suhaimi. Alhamdulillah. Hajah Sarimah, line tak bagus, sini hujan. InsyaAllah tak apa, nanti boleh tengok recording balik sebab sentiasa kita akan ada rakaman selepas ni. Baik, kita dah selesai habis baca surah Al-An'am. Sebelum saya sentuh berkaitan tajwid, saya nak share sikit kepada para hadirin sekalian berkaitan terjemahan. Kalau kita perhatikan di sini, saya tarik belakang sikit Surah Al-Anfal ni daripada ayat pertama sehingga ayat 40 pula dah. Ayat 40. Tersasul-sasul, minta maaf tuan-tuan. Minta maaf tuan-tuan. Dalam proses belajar pengucapan awam dengan penuturan sebutan yang lebih baik, saya dalam proses. Jadi kalau saya tersasul-sasul, saya minta maaf lah. Baik. Oh, tak apa clear. Tak apa nampak. InsyaAllah tuan-tuan nampak kan? Okey. Saya nak cerita sedikit tentang berkaitan surah Al-Anfal. Fokus saya pada ayat yang kedua. Kalau saya sini kan, kalau kita tengok kat sini, saya nak cerita sikit orang kata terjemahan ataupun mafhum ayat. Kat sini ayat ni menunjukkan innama al-mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik, pada ayat ni saya nak ceritakan kan. Dia kata apa? Innamal mu'minun, only the believer, those who when is mentioned Allah feel fear qulubuhum, their heart. Dia kata hanya saja orang, only al-mu'minun, hanya orang yang beriman sahaja, yang mana apabila disebutkan nama Allah, wajilat. Wajilat. Dia kata fear, dia akan bergetar. Jilat ni orang kata kita wajilat. Wajilat ni kita kata dia ada perasaan getaran, dia ada gementar, dia takut, tu maksud fear. Wajilat apa? Wajilat qulubuhum, hati dia tu akan ada terkesan. Kan? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila and when tuliyat recited, apabila dibacakan alaihim ke atas mereka ni apa? Ayatuhu, ayat-ayat Tuhan, iaitu Al-Quran, zadathum, they increase them. Bacaan Quran yang dibacakan tu zadathum, menyebabkan increase. Increase ni maksud dia apa? Increase ni bertambah. Apa dia yang bertambah? Imanan. Iman kita ataupun iman mereka ataupun iman orang yang mendengar bacaan Quran akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah ataupun ke atas Allah jualah mereka bertawakal. Tuan-tuan, saya nak cerita apa dekat sini tuan-tuan. Daripada ayat tadi kan,
ayat tadi kita boleh faham. Ada beberapa ciri. Kalau kita, saya lebih suka ambil pendekatan kita semak diri kita. Yang pertama kan, mari kita cek. Ada Allah Ta'ala kata di sini, Allah Ta'ala kata innamal mu'minun allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kat sini kita boleh tahu dalam banyak-banyak kriteria orang-orang beriman, bagaimana nak mengenal orang-orang beriman. Antaranya cara-cara kita nak mengenal orang beriman apabila innamal mu'minun allazina idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, tak semestinya bila kita dengar perkataan ada orang sebut nama Allah tiba-tiba hati bergetar. No. Kita jangan faham literal ayat. Itu kefahaman literal ayat ataupun kefahaman selapis. Apabila disebut zikirullah, zikir ni apa? Zikir ni ingat. Maksud dia apa-apa sahaja yang boleh membawa kepada ingatan kepada Allah. Contoh, jom sembahyang, ingatan kepada Allah. Jom puasa, ingatan kepada Allah. Jom berakhlak baik, ingatan kepada Allah. Jom kutip sampah. Takkan kutip sampah pun ada ingatan pada Allah? Ya. Kerana apa? Bukankah Allah Ta'ala itu bersih dan dia sukakan kepada kebersihan? Maka apa-apa sahaja yang melibatkan kebersihan, maka dia menjurus kepada mengingatkan kita kepada Allah. Maka orang yang bersih adalah orang yang beriman. Orang yang memperingatkan kepada kebersihan adalah juga orang yang beriman. Sebab itulah apabila ada kempen-kempen supaya buang sampah di tempat sampah, ataupun kempen sifar sampah umpamanya, ataupun kempen sifar kempen kitar semula. Tuan-tuan, kita jangan ingat benda tu adalah benda yang barat buat. No, tuan-tuan, semua tu Islam. Kan? Semua tu Islam. Itulah yang menandakan, saya dulu saya biasa sebut, saya tak ingat siapa yang menyebut ni. Sama ada Rashid Ridha ataupun seorang lagi guru dia. Jamaluddin Afghani, kalau tak silap lah. Menceritakan bagaimana dia pergi ke Amerika. Dia kata, aku tak nampak orang Islam, tapi aku nampak Islam. Dia kata, aku ke Amerika, lebih kurang macam tu lah. Tuan-tuan boleh semak balik lah. Yang penting dia punya statement tu yang memberi manfaat. Siapa yang sebut tak penting, di mana tempat yang disebut tak penting. Yang penting statement, kenyataan yang disebut tu sedikit sebanyak memberi manfaat. Katanya, aku ke Amerika, aku tak nampak Islam. Aku tak nampak orang Islam, tapi aku nampak Islam. Aku ke Mesir ataupun Egypt, aku nampak orang Islam, tapi aku tak nampak orang. Aku nampak ramai orang Islam, tapi aku tak nampak Islam. Saya biasa sentuh ataupun saya biasa sebut sebelum ni berkaitan ada manusia yang dia bertuhan tapi tanpa agama. Dan ada manusia yang dia beragama tanpa Tuhan. Tuan-tuan boleh semak dalam cerita Ibnu Tufail, kan? Ibnu Tufail satu kisah yang mana diceritakan dalam buku lah. Boleh cari balik Ibnu Tufail, Ibnu Tufail. Apa nama cerita tentang seorang manusia yang dijumpa dalam hutan, yang mana dia apabila dia ketakutan, dia seolah-olah dia mengakui kewujudan Tuhan. Bila dia ketakutan, dia sujud seperti mana kita sujud, dia rukuk seperti mana kita rukuk, dia mendongak ke langit seperti mana kita mendongak ke langit, dengan penuh rasa bertuhan, sedangkan dia bertuhan. Dan apabila dia datang, saya ringkaskan cerita, apabila dia datang ke bandar ataupun ke tempat orang-orang Islam, dia tengok ramai orang solat, tapi ramai orang rukuk seperti mana dia rukuk, ramai orang sujud seperti mana dia sujud. Tapi rukuk dan sujud itu tidaklah menghasilkan apa-apa implikasi rasa ketakutan kepada Tuhan. Dia hanya jadi sebagai satu rutin. Cerita tu panjang. Nak cerita kata apa?
Nak cerita pada ayat ni Allah Ta'ala kata innamal mu'minun allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kan? Orang beriman ni apabila disentuh, apabila diingatkan tentang Allah, apa-apa saja yang berkaitan Allah, nasihat termasuk dalam benda baik. Okey? Peringatan termasuk dalam benda baik. Teguran termasuk dalam benda baik. Apa-apa yang melibatkan, yang menjurus kepada ingatan kepada Allah ataupun ingatan kepada nilai-nilai baik, kerana Islam mengajar nilai-nilai baik, maka itu adalah menjurus kepada ingatan kepada Allah. Innamal mu'minun, tanda orang beriman, sesungguhnya orang beriman tu allazi, bila mana iza, apabila zukirallah, apabila disebut, diingatkan nama Allah, wajilat qulubuhum, dia ada rasa takut. Tuan-tuan, siapapun kita, bagaimanapun kita, apapun kita, di level mana pun kita, di umur mana pun kita, di tahap apapun kita, sebesar dosa apapun yang kita buat dan sebesar kebaikan apapun yang kita buat, ingat satu perkara. Apa dia? Kita boleh semak diri kita, adakah aku ni orang yang beriman ataupun tidak, ataupun kita boleh cek level iman kita ni di tahap yang mana. Antara cara nak cek tak, bila diingatkan tentang apa-apa bentuk kebaikan, apa-apa nasihat yang mengarah kepada kebaikan, apa-apa proses ke arah kepada Allah, apa-apa proses kepada akhirat, adakah ada rasa di hati kita? Kalau ada rasa, maksud dia ada rasa takut, ada rasa menyesal, ada rasa rugi, ada rasa nak do something, ada rasa nak memperbaiki diri, ada rasa nak buat perubahan, ada dan ada, maka itu tanda kita beriman. Itu tanda kita beriman. Akan tetapi tuan-tuan, akan tetapi ibu ayah, apabila disebut tentang apa-apa yang mengingatkan kita kepada Allah, apa-apa yang mengingatkan kita kepada kebaikan, tapi tidak ada rasa langsung di sini, hati-hati ya. Itu tandanya iman kita bermasalah. Hati-hati, itu tandanya iman kita bermasalah. Itu satu. Baik, yang kedua. Yang kedua tadi saya baca innamal mu'minun allazi iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim. Kan? Apabila dibacakan alaihim, ke atas mereka, ayat-ayat Quran, ataupun peringatan, ataupun nasihat, ataupun kabar gembira, ataupun apa-apa yang berkaitan iman, zadathum imana, ada bertambah perasaan keimanan. Itu di antara tanda kita nak cek iman kita di takok yang mana. Tuan-tuan, saya yang menceritakan kepada tuan-tuan, saya tak tahulah adakah iman saya naik bila saya baca Quran ataupun iman saya semakin menurun baca Quran. Saya mendoakan mudah-mudahan bila saya baca Quran dan saya share Quran time ni bersama tuan-tuan, sedikit sebanyak dia melatih iman saya naik. Sebab apa? Quran ni dia penawar tuan-tuan, dia penawar. Dan saya mendoakan juga mudah-mudahan orang yang mendengar Quran time, khususnya yang dilaksanakan oleh Masjid Sultan Muhammad Kelima, apabila diajak kepada Quran time, apabila diajak untuk membaca Quran, sedikit sebanyak ada pertambahan iman. Kerana apa tuan-tuan? Kalau kita baca Quran ataupun wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat, terutama ayat-ayat nasihat ataupun ayat Quran, apabila tidak ada rasa langsung getaran di hati kita, itu tandanya iman kita bermasalah. Iman kita bermasalah. Ustaz, macam mana nak bertambah iman Ustaz? Kami bukan faham bahasa Arab. Tuan-tuan, kita seringkali memberi pelbagai alasan. Okey, kita seringkali, saya ulang sekali, kita seringkali memberi pelbagai alasan. Kita ni siapa? Kita ni saya. Kita ni siapa? Kita ni semua. Kan? Semua. Banyak sangat bagi alasan. Tak faham Quran. Bukankah kita sekarang berada di tahun 2020? Kita bukan lagi berada pada tahun 1200, ataupun kita bukan berada di tahun 80-an, 60-an, 50-an. Kita berada dah di tahun 2020.
Tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni ilmu cukup cepat tersebar. Seperti mana Allah Ta'ala kata dalam Quran, di dalam surah Nun. Surah Nun kah? Yang bermula dengan ayat Nun wal qalamun wa ma yasturun. Kan? Pena ni tersebar dengan begitu cepat. Tuan, bila tersebar dengan begitu cepat, zaman kita lah tuan-tuan. Cuba tengok Quran. Kita angkat call. Hello, contoh. Anak ada dekat mana? Anak ada dekat Finland. Mamanya call di sini. Hello. Abang apa khabar? Tak sampai 5 second. Anak kita yang ada di Finland dengar suara kita. Tak cukup dengan suara tuan-tuan, perempuan. Tak cukup dengan suara, kita ada video call, video WhatsApp, Messenger, Zoom. Nampak tuan-tuan? Berbanyak teknologi yang kita boleh guna pakai. Malangnya kita hanya terhadkan guna pakai kepada benda-benda lagu tu. Sedangkan teknologi tu kita boleh gunakan untuk apa? Macam mana nak mentadabbur Quran, macam mana nak memahami terjemahan Quran, macam mana nak memahami apa yang Allah cuba sampaikan dalam surat-surat cinta yang berjumlah 114 surah. Tuan-tuan, zaman sekarang kita tak boleh bagi alasan dah tuan-tuan. Tak boleh bagi alasan dah. Kalau zaman 70-an, 60-an, 50-an, mungkinlah kita boleh bagi alasan. Zaman sekarang kita tak boleh bagi alasan dah. Tak boleh bagi alasan dah untuk kita tak boleh faham Quran. Tak boleh bagi, tak boleh. No. Tak boleh dah tuan-tuan. Saya tak boleh bagi alasan. Ibu ayah di luar sana tak boleh bagi alasan. Abang kakak di luar sana tak boleh bagi alasan. Anak-anak tak boleh bagi alasan. Sebab apa? Sebab zaman sekarang zaman serba canggih. Tinggal lagi kita nak ke tak nak. Sekali lagi sebut, tinggal lagi kita nak ke tak nak. Nak buat ke tak nak buat. Itu je persoalan dia. Kalau kita tak mula, kita tak buat, maka kita tak boleh bagi alasan. Esok kalau kita bagi alasan macam-macam alasan kita bagi, semua Allah Ta'ala kata. Macam mana kita baca dalam surah Yasin setiap malam Jumaat yang kita duk buat tu. Kan? Kita duk baca ayat terakhir tu. Macam mana ayat terakhir tu? Surah Yasin, Allah lupa dah. Macam mana surah Yasin ayat terakhir? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ayat sebelum tu. Allah Ta'ala kata Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari al-yawma, pada hari tersebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Kami akan kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah aydihim, tangan-tangan tuan. Tangan-tangan akan bercakap bagi pihak. Mulut ni dah kena kunci tuan-tuan. No way. Takkan ada lagi alasan kita boleh bagi. Ni tangan akan cakap, ya Allah. Dulu dia cakap, dia kata tak boleh baca Quran. Ya Allah, aku ni digunakan untuk WhatsApp saja ya Allah. Tapi tak digunakan untuk mencari apa-apa macam mana nak faham ayat-ayat Quran ya Allah. Tuan-tuan nak jawab apa tuan? Saya nak jawab apa tuan? Saya nak jawab apa kalau saya bagi alasan ke Allah? Mulut saya dah kena kunci. Tangan saya jawab. No alasan kan? Tak ada alasan kita boleh bagi. Baik, itu satu. Kemudian wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan menjadi saksi arjuluhum. Our foot, bahasa Inggerisnya foot, kaki. Kaki ni dia akan bagi tahu ke Allah, ya Allah, kaki ni dia gunakan, Anwar ni dia gunakan aku pi ke Imago, dia gunakan aku pi ke Ujana, tapi dia tak gunakan aku untuk ke mana? Dia tak gunakan aku untuk melangkah mencari ilmu, memahami tafsiran Quran, memahami perintah-perintah Allah. Saya nak jawab apa tuan-tuan kat Allah Ta'ala? Mulut saya dah kena kunci, tangan saya jadi saksi, kaki saya jadi saksi. Kita tak boleh bagi alasan dah tuan-tuan. Tak boleh. Apa yang kita boleh buat? Pelan-pelan. Okey? Pelan-pelan kita usahakan cari guru, kita Google, kita YouTube. Sekarang ni banyak kan ustaz-ustaz yang boleh mengajar dalam apa lagi dalam tempoh PKP ni, macam-macam orang bagi balasan. Tak boleh mengaji lah, apa bala lah.
Tuan-tuan, gunalah kan. Ini salah satu cara nak mempelajari Quran, mempelajari tafsir. Gunakan untuk kebaikan. Tuan-tuan, multimedia ataupun teknologi ni dia ada serampang dua mata. Dia macam pisau. Pisau kalau dapat dekat perompak, dia jadi apa? Dia jadi alat membunuh. Okey, tapi pisau kalau dapat kat tukang masak, tengok macam-macam makanan dapat. Maka internet ataupun teknologi juga dia ada dua mata. Kalau guna untuk kebaikan, maka dapatlah manfaat. Tapi kalau guna untuk keburukan, dapat juga manfaat buruk lah. Itu pesanan kepada saya. Saya tak cerita kepada orang lain, saya cerita saya. Mudah-mudahan sebesikit ada manfaat. Ada manfaat yang kita dapat ambil. Baik, saya nak cerita yang kata 6 tanda yang bila jumpa kena panjang. Okey, mari kita tengok balik Al-Quran. Cukup tadi saya cerita sebesikit tentang innamal mu'minun allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Baik, saya nak cerita juga beberapa hukum dekat sini. Kerana saya dah sebut ada 6 lagi kan. Baik, 6 lagi apa dia? 3. Yang pertama, ni nampak tak dekat perkataan innama. Dekat huruf mim, ni huruf mim, ni ada alif. Ini nama dia alif kosong. Apabila jumpa alif kosong, mana contoh alif kosong? Ni contoh alif kosong dekat perkataan iza. Okey, mana lagi alif kosong? Dekat sini iza. Mana lagi alif kosong? Nampak ni, ni alif kosong dekat ayatuhu. Mana lagi alif kosong? Ni alif kosong. Lagi mana lagi alif kosong? Tak ada dekat sini. Baik, jumpa alif kosong ni, alif kosong memberi maksud tanda panjang. Apa maksud alif kosong? Alif kosong maksud dia di atas dia tidak ada sebarang tanda, di bawah dia pun tidak ada sebarang tanda. Sama ada baris ataupun sabdu ataupun bulat ke ataupun apa-apa, itu dinamanya alif kosong. Bila jumpa aja alif kosong, dia termasuk dalam tanda panjang. Okey. So dah kurang dah, tinggal lagi 5. Mana lagi 5? Kemudian kita akan jumpa lagi tanda panjang waw kosong. Nampak tak ni? Al-mu'minun dekat perkataan al-mu'minuna. Ni nuna. Ni kita ada waw kosong. Waw kosong. Mana lagi waw kosong? Qulubuhum. Kita ada waw kosong. Apa maksud kosong? Sama macam alif kosong. Maksud dia tidak ada sebarang tanda. Yatawakkalun. Waw kosong. Bila jumpa waw kosong, maka panjanglah dia dengan 2 harakat. Lagi apa lagi? Dah tinggal 4 lagi baki. 4 lagi apa? 4 lagi ya kosong. Macam mana nak kenal ya kosong? Contoh dekat allazina. Allazina, nampak tak? Dekat huruf zal, ni huruf zal, ni huruf ya kosong, ni huruf nun. Ni ya kosong. Ya kosong ni tanda panjang. Lagi apa lagi? Wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dekat perkataan ima, ni ada hamzah. Nampak tak? Ni hamzah. Sebelah hamzah ada ya. Ni ya kosong. Selepas tu ada mim. Ini adalah ya kosong. Tanda panjang. Baik, apa lagi? Dah tinggal 3. 3 lagi apa? Baik, 3 lagi bila jumpa dengan alif damit. Kalau di Labuan ni disebut damit. Damit ni saya share lah sikit. Damit ni maksud dia kecil. Di Labuan disebut damit. Bila saya duduk Labuan, saya dapat banyak perkataan. Saya suka sangat dengan logat dan bahasa Labuan dan Sabah. Sebab apa? Menarik, tuan-tuan. Walaupun saya ni orang utara, orang Penang, tapi saya suka dengar orang Labuan bercakap. Dia syok macam orang tak tahu, tapi memang best lah. Baik, alif damit. Mana alif damit? Contoh alif damit. Okey, cuba tengok dekat sini. Nampak tak? Ayatuhu. Nampak ni lah alif damit. Ni ada huruf ya, selepas ya ada ni alif. Nampak ada secoek ni kecil ni lah. Ni nama dia alif damit. Alif damit juga adalah tanda panjang. So tinggal lagi 2. Lagi 2 apa? Waw damit. Mana waw damit? Ni contoh waw damit, nampak tak? Ayatuhu hu, nampak tak? Waw damit. Waw damit adalah tanda panjang. Tanda panjang. Berapa harakat nak panjang? Masih sama, 2 harakat. Dan yang terakhir,
Ya damit. Mana ya damit? Baik, kita tengok kat sini. Ya damit, ya damit, ya. Oh ya. Mana ya? Kat sini tak ada lah tuan-tuan. Dah. Masih dalam muka surat 177 ayat yang ke-7. Cuba tengok dekat perkataan bi kalimatihi. Sebelah huruf ha tu. Antara huruf ha, lepas tu ada secoek macam ni. Ni nama dia ya damit ataupun ya kecil. Dan sebelah ya ada waw. Dia bukan masalah waw dengan ha ni, dia masalah bentuk ni. Simbol. Kan saya nak cerita dekat tuan-tuan tentang simbol. Maka simbol itu memberi maksud tanda panjang. Tanda panjang. Baik. Maka lengkaplah ke-7 Dragon Ball yang saya cerita pada tuan-tuan. Yang pertama, kening. Bila jumpa kening ataupun cacing, pastikan bacaan kita 4, 5 dan 6. Adapun selain daripada kening, sama ada alif kosong, waw kosong, ya kosong, ataupun alif damit, alif kecil, waw kecil ataupun ya kecil. 6 yang baki itu bila jumpa pastikan kita baca 2 harakat. Apa nama hukum dia? Bila jumpa alif kosong, waw kosong, ya kosong, alif damit, waw damit, ya damit, alif kecil, waw kecil, ya kecil. Baik. 6 tanda panjang ini dia berkongsi beberapa hukum. Antaranya nama dia mad asli. Ada kalanya dia jadi mad asli. Ada kalanya dia jadi mad badal. Ada kalanya dia jadi mad badal. Ada kalanya dia jadi mad tabi'i. Ada kalanya dia jadi mad silah qasirah. Mad silah dia ada 2 jenis. Yang pertama mad silah tawilah dan yang kedua dia nama mad silah qasirah. Okey. So 6 tanda ni dia berkongsi kurang lebih 4 ke 5 hukum. Yang mana kesemuanya adalah 2 harakat. Bukan 2 rakaat. Ingatlah, 2 harakat. Bukan 2 rakaat. Ini bukan solat. Ini bacaan Quran. Ada setengah orang sajalah share kan. Ustaz, kita kena baca 2 rakaat lah. Saya dengar 2 rakaat, saya gelak guling-guling. Tapi saya gelak guling-guling pun saya gelak dalam hati je lah. Tersasul. Bukan 2 rakaat. 2 harakat. Harakat ni apa? Harakat ni istilah kepada tanda panjang. Macam mana nak kira harakat? Dengan cara kita menaikkan, kita mengira dengan jari 1, 2. Kalau 4, 1, 2, 3, 4, 5. 4. Saya pun sebut ambil 5. 4 saja. Okey, itu sobat sikit. Saya dah cover 7 Dragon Ball yang bila kita tahu 7 Dragon Ball ni, kita dah boleh baca Quran dengan baik. Tapi belum sempurna. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi akan datang. Mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi, seperti mana ayat Quran Allah Ta'ala kata, innamal mu'minun wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Quran, apabila diingatkan tentang Allah, maka bergetar hatinya, ada tanda beriman. Mudah-mudahan sedikit ada manfaat untuk diri saya sendiri. Seterusnya mudah-mudahan ada manfaat kepada para penonton. Kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa saya. Allah Ta'ala ampunkan dosa semua para pendengar, para penonton yang melihat, semua ibu ayah, abang-abang di luar sana, adik kakak yang sama-sama menonton. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dengan Quran. Dan saya mohon kepada semua para penonton, pada abang-abang handsome, pada kakak-kakak comel, pada ibu-ibu yang baik, pada ayah-ayah yang prihatin, agar marilah sama-sama support page Facebook Masjid Sultan Muhammad Kelima. Mohon like, share dan apa lagi? Mohon like, share dan komen. Mudah-mudahan sedikit kita dapat manfaat bersama. InsyaAllah esok kita akan sambung Quran Time pada muka surat 179 dan 179 dan 180 kita akan sambung pada ayat yang bermula ayat yang ke-17 surah Al-Anfal sehingga ayat yang ke-33 surah Al-Anfal. Mudah-mudahan serba sedikit ada manfaat. Salah silap mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.